Okay? Apa komponennya? Nanti kita tengok. Ini yang saya cerita tadi lah. Okay? Dan dia perlu, untuk proses pemisahan tadi, perlu berlakunya keseimbangan. Okay? Keseimbangan macam mana? Ini. Dia kata sini ada. The mobile phase form a new. Bila proses pergerakan tadi berlaku, okay? Bila proses pergerakan tadi berlaku, mana-mana sampel, mana-mana komponen yang suka dengan sesuatu komponen yang lain. Contoh, komponen kita ni, sampel kita ni suka dengan fasa gerak. Dia suka dengan fasa gerak dan dia akan ikut fasa gerak. Nampak? Dia ikut fasa gerak. Dia ikut fasa gerak. Tapi ada juga yang suka dengan fasa pegun. Dia akan tinggal di sini, duduk dengan fasa pegun. Ini imajinasi lah. Yang sebenarnya kita tak tahu bendanya dalam tu macam mana bentuk dia. Ini kita tak tahu. Sebab kena tengok di bawah mikroskop lah. Baru kita nampak. Jadi secara imajinasi macam ni ya. Yang sukakan fasa gerak, dia akan ikut fasa gerak dan dia akan keluar dulu. Nampak dia akan keluar. Dia akan keluar di sini. Tapi kalau dia tak suka dengan fasa gerak, dia suka dengan fasa pegun, dia akan kekal di fasa pegun. Dan kalau disukakan fasa gerak dan fasa pegun, dua-dua disuka. Ini masalah. Dua-dua disuka. Katakan dia suka fasa pegun ni, bila fasa pegun ni adalah H2O, air. Dia suka yang tu. Kalau kita letakkan fasa pegun kita ni metanol, dia tak suka. Jadi mula-mula kita kena letak air dulu, baru dia akan ikut sekali keluar bersama. Kalau kita pakai metanol, dia tak akan keluar. Ini yang menjadi proses itu menjadi susah. Dan bila dia sukakan satu benda lebih tinggi, sesuatu cecair lebih daripada satu cair yang lain, kita perlu gunakan dua jenis cecair yang berbeza. Inilah munculnya gradient tadi. Okay? Mula kita letakkan banyak airnya, mungkin 90%, kemudian di akhirnya kita tukar. Okay? Kita tukar daripada 90% air jadi 90% metanol, contohnya. Okay? Jadi dia akan keluar lah. Cuma dia akan keluar kemudian lah. Hak yang mula-mula tadi, bahan yang mula keluar adalah yang sukakan air. Kemudian bila kita dah tukar daripada air kepada metanol, dia pun akan ikut keluar juga. Jadi sebab apa berlakunya proses pemisahan ataupun dia keluar masa yang berbeza ni? Sebab tahap kesukaan produk komponen-komponen tadi terhadap fasa gerak yang berbeza. Okay, the affinity towards the mobile phase are different. Okay? The reason why the separation occur is because their components affinity towards the mobile phase in this case. Okay? Jadi kalau orang tanya sebab apa proses pemisahan berlaku, disebabkan oleh affinity. Itu jawapan pendek dia lah. Kena panjang, kena affinity terhadap. Okay? Ini pun benda yang sama jugalah. Nampak dia akan ada rintangan yang keluar. Dia akan kalau ini macam, kalau dalam slide ini macam GC lah. Kalau slide yang seterusnya ni macam HPLC. Dia akan lalu ke celah-celah ni. Dan kita ketekan dia tau, pergerakan dia, laju dia melalui kolom ni, melalui fasa gerak ni, adalah, kalau untuk alat lama kita tu, 1 mililiter 1 minit. Laju kan, dia kena ada masa. Kalau yang baru, alat baru kita, 0.5 mililiter per minit. Itu hal laju dia. Okay? Dia akan bergerak melalui ni semua-semua. Okay? Akan ada yang tersangkut tak? Akan ada yang tersangkut. Okey. Okey, jadi kalau dari segi teorinya, proses pemisahan ini berlaku disebabkan oleh adanya proses keseimbangan
Dengan adanya keseimbangan antara beberapa fasa ataupun dua fasa tadi itu, berlakulah proses pemisahan. Bacalah yang ni. Saya tak nak detailkan. Okey, jadi secara mudahnya kita perlu tahu bila kita bercakap berkenaan dengan tajuk kromatografi, kita mesti tahu dalam kromatografi adalah warna ataupun proses pengecaman pemisahan tadi adalah berdasarkan kepada komponen-komponen yang berbeza yang dikatakan warna lah dekat sini, tapi bukan warna. Asalnya warna. Pemisahan berlaku disebabkan oleh tahap kesukaan ataupun affinity sesuatu komponen terhadap fasa-fasa yang tertentu, sama ada fasa gerak ataupun fasa pegun. Okay, dan kita dah tengok tadi bagaimana proses pemisahan itu sepatutnya berlaku. Dan disebabkan oleh cara pemisahan ni, kita dapat bezakan jenis-jenis kromatografi ataupun jenis-jenis pemisahan yang berbeza. Okay? Dan jenis-jenis pemisahan ini bukan alat, ini adalah teknik pemisahan. Dia boleh diletakkan ataupun dia boleh diperincikan dengan menggunakan nama fasa gerak dia, ataupun kita boleh perincikan dia dengan menggunakan nama affinity dia ataupun tahap kesukaan dia. Okay? Fasa gerak ataupun tahap kesukaan. Dua-dua ni kita gunakan dia untuk menamakan teknik tadi. Okay? Ada teknik yang kita gunakan fasa gerak, ada teknik yang kita gunakan affinity dia, tahap kesukaan dia. Okey, kalau teknik yang kita gunakan fasa gerak, ini lebih kepada alatan lah nanti. Yang pertama adalah gas chromatography. Yang kedua adalah liquid ataupun cecair, liquid for liquid chromatography. Kemudian kita ada juga yang kita gunakan cecair organik dalam masih lagi dalam LC, dalam liquid chromatography. Biasanya ni untuk kita pisahkan bahan-bahan yang agak besar lah, macam protein. Dan lagi satu, ini agak kita tak pakai untuk undergrad ni. Dia panggil supercritical fluid chromatography. Ini maksudnya laju lah. Okay, prosesnya cepat. Jadi kalau kebiasaannya untuk kita gunakan nama mobile phase ada dua yang kita perlu ingat. Yang pertama GC, yang kedua LC, gas dan liquid. Itu adalah mobile phase dia. Kalau orang tanya GC, mobile phase dia apa? Gas. Nanti kita tengok apa gas dia. Okey, ada juga yang diletakkan stationary phase, tapi ini jarang lah. Kalau GC tu orang-orang yang tertentu saja yang akan gunakan dia punya fasa pegun dia sebagai fasa pegun campur dengan fasa gerak untuk proses penamaan. Letak nama gas solid liquid gas chromatography. Tapi ini jarang. Biasanya liquid saja. Liquid pula. Fasa gerak saja. Ini adalah yang berdasarkan kepada affinity. Okay? Jenis-jenis kromatografi yang dinamakan berdasarkan kepada affinity dia. Yang pertama dia panggil absorption chromatography. Ini berdasarkan kepada kesukaan komponen-komponen yang kita nak pisahkan tu terhadap stationary phase. Ini adalah stationary phase ataupun fasa pegun api. Ini fasa pegun. Jadi bila dia suka, dia akan lekat kat situ. Nanti macam mana nak buang? Kita kena lalukan pula dengan fasa gerak yang dia lagi suka. Okay. Yang kedua adalah partition chromatography. Ini berdasarkan kepada saiz. Yang besar keluar kemudian, yang kecil keluar dulu. Okay. Jadi partition. Dia letakkan benda lain supaya benda ni tak melekat. Mana yang lebih besar akan lekat. Mana yang kecil akan lekat, yang besar akan turun dulu. Ataupun ditukar. Dia just pakai, dia letak macam batu-batu je. Maksudnya yang bila dia lalukan komponen-komponen dalam sampel tu, yang mana yang kecil akan keluar dulu. Macam penapis.
Kemudian ion exchange dan size exclusion. Ion exchange ni berdasarkan kepada daya tarikan ion dia. Okay? Positif akan suka dengan negatif. Negatif akan suka dengan positif. Ini pun orang pakai kan untuk kebanyakannya untuk protein. Sebab protein ni sifat dia kita tahu, sifat dia adalah Zwitteron. Dia ada dua sifat. Dia macam ikan kan. Kejap dia boleh jadi jantan, kejap dia jadi betina. Dia kalau dia ada isoelectric point dia kan. Kalau lebih tinggi pada isoelectric point dia ataupun pH tu, katakan isoelectric point dia 3 contoh. Kemudian kita letakkan dia di dalam cecair yang pH cecair tadi adalah 5. Jadi mungkin dia akan jadi positif. Dia akan jadi kation ke anion? Itu jawab sendiri. Jadi kita boleh ubah-ubah dia. Dan dalam ion exchange chromatografi, apa yang digunakan adalah dia gunakan daya tarikan ini untuk memisahkan. Contohnya kita nak keluarkan satu protein yang isoelectric point dia 3. Dan sekitaran dia ada protein-protein lain yang isoelectric point dia adalah 7 contohnya. Ataupun 4. Jadi kita boleh pisahkan dia berdasarkan kepada pH tadi. Kita ubah sifat. Tapi kita perlu ingat untuk subjek kita ni, ia ada satu kromatografi, cara teknik kromatografi yang dinamakan ion exchange kromatografi, yang mana proses pemisahannya adalah berdasarkan kepada charge sesuatu komponen tersebut. Yang ni sama